Assalamualaikum guys. So ini adalah perlawanan terakhir untuk Liga Super tahun 2022 untuk Sabah FC dan of course untuk Johor juga. So ini adalah head to head mengenai kedua pasukan yang akan bertemu pada perlawanan ke-22 penutup tirai bagi saingan Liga Super 2022 di mana kepentingan untuk perlawanan ini adalah lebih menumpukan kepada Sabah FC sebenarnya sama ada mereka kekal untuk berada di tangga kedua ataupun kemungkinan besar sekiranya dua pesaing terdekat Sabah FC itu Negeri Sembilan dan Terengganu berjaya mencatatkan kemenangan dan Sabah pula tidak berjaya memberikan apa-apa mata untuk dibawa pulang ke Sabah akan jatuh ke tangga keempat dan membuatkan harapan kita untuk beraksi di AFC berakhir pada perlawanan ni. So itulah benda yang kita akan bincangkan mengenai video head to head ni kerana JDT sendiri pun ada benda yang cuba mereka lakukan sebenarnya. Okay, so jom. Di penghujung video ni guys, macam biasa aku akan buat prediction terakhir aku untuk selepas aku memberi pendapat aku fakta-fakta mengenai apa yang telah terjadi antara kedua pasukan sebelum ini yang mengefekkan keputusan ataupun result yang bakal berlaku pada match ke-22 di antara dua pasukan ni. Aku akan bagi prediction aku di penghujung video dan aku jemput juga kamu untuk meletakkan prediction kamu di ruang komentar di bawah. Sebelum ini untuk pusingan pertama di antara kedua pasukan di mana JDT telah bertandang ke Stadium Likas. Ini adalah merupakan satu perlawanan yang hebat. Memang baik perlawanan ini walaupun keputusan sebenarnya dijangkakan berpihak kepada JDT tapi pada malam itu stadium penuh gila. Tapi ada juga peristiwa yang berlaku lah di penghujung perlawanan itu. Tapi itu kita tolak tepilah. Aku rasa semua orang sudah belajar di atas peristiwa yang berlaku pada perlawanan tersebut. Dan diakhiri dengan Sabah tewas pada perlawanan itu sebanyak 2-1 dan kalau kita tengok sebenarnya Sabah mempunyai peluang untuk menangi perlawanan itu di mana gol awal dilakukan oleh Paktisu pada minit ke-19. Walau macam mana pun jurang berjaya dirapatkan oleh Forestieri pada minit ke-26 yang menampakkan seolah perlawanan itu akan berakhir dengan seri. Aduh guys, aku rasa kamu tahulah sendiri siapa ref yang beraksi pada malam tu. Masa tambahan lebih daripada 5 minit telah diberikan dan memberikan peluang untuk JDT mendapatkan free kick pada minit ke-6 masa tambahan. Aduh, itulah pemusnah segala impian kita untuk cuba mengikat JDT or at least untuk cuba menang melawan JDT pada perlawanan tersebut. Ini adalah kedudukan liga terkini guys lepas semua hampir aku rasa semua pasukan telah melalui 21 perlawanan. JDT seperti mana kita tahu telah digelar juara bagi Liga Super tahun 2022 ni tapi apa yang menarik di sini adalah slot untuk tangga kedua, tiga dan keempat masih open untuk tiga klub seperti mana kamu nampak situ di mana perbezaan mata di antara Sabah dengan dua klub di bawah Sabah adalah satu mata saja guys. So apa yang menarik lagi bukan setakat untuk berada merebut di tangga kedua tapi di sini adalah untuk mendapatkan slot untuk beraksi di ASEAN di mana tangga kedua dan tangga ketiga layak untuk mendapat slot tersebut. Initially tangga pertama dan kedua sajalah tapi oleh kerana JDT telah memenangi Piala FA so slot telah dibuka untuk pasukan ketiga bagi pasukan yang berkedudukan di tangga ketiga untuk Liga Super tahun 2000 untuk tahun inilah 2022 untuk Piala FC tahun hadapan. So itu at least apa yang aku baca lah. Mungkin aku salah juga. Kalau aku salah kamu tolong letakkan di ruang komen di bawah. Yang membuatkan persaingan liga ni walaupun sudah di hujung guys. Last 3-1 match ni membuatkan saingan liga ni semakin panas. Dia punya membara ni sekarang macam, wih, lain lah, lain betul tahun ni punya saingan. Dan of course at least untuk Sabah inilah satu performance yang baru, satu persembahan yang baru, tim yang baru boleh dibanggakan. So kita of course kita dijanjikan tetangga kelima tapi harapan tu sebenarnya harapan nampak sangat macam kita boleh ke AFC. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga sebenarnya. Pasal Negeri Sembilan pun merupakan satu tim yang baru naik Liga Super tahun ini tapi persembahan dia orang memang cukup mantap yang menunjukkan di sini dia orang pun bernafsu untuk cuba ke AFC. Of course cuba untuk berada di kedudukan tangga kedua sebenarnya. So masing-masing mempunyai rekod mencipta rekod tersendirilah untuk saingan terakhir Liga Super 2022 ni. So apalagi yang selain daripada rekod yang cuba dicipta oleh Sabah Negeri Sembilan aku ada mention di awal video tadi adalah apa yang cuba dilakukan oleh JDT rekod tersendirilah. Of course dia orang sudah macam habis dia orang sapu, piala habis sudah dia orang sapu, penjaring terbanyak pun dia orang punya juga. Of course satu lagi aku rasa JDT cuba untuk dapatkan di sini adalah memenangi Liga Super tanpa mencatat sebarang kekalahan.
Oke guys, itu faktor yang aku tengok di sini sebenarnya. Boleh saja pun JDT menurunkan pemain yang, simpanan dia orang apa semua untuk beraksi lawan Sabah di stadium dia orang sendiri. Tapi bagi aku JDT, dia orang ni cita-cita dia orang tinggi lah, especially TMJ itu. Dia orang bukan setakat mau menangi liga saja, kalau dia orang mencetak rekod demi rekod yang klub-klub lain sudah tidak dapat buat sekarang ni. Contoh sekarang kalau rekod tanpa kekalahan tiada klub sudah boleh buat except JDT untuk tahun 2022 ni. Jadi guys, inilah dia 5 perlawanan terakhir yang telah dilalui oleh kedua pasukan yang membuatkan JDT berada di singgahsana dan Sabah masih kekal di tangga kedua. Kalau kita tengok rekod di situ, Sabah tercalar rekod mereka telah mencatat 2 kekalahan berturut sewaktu menentang Terengganu dan juga Selangor, membuatkan agak sukar untuk mereka berada selesa di tangga kedua dan membuka lagi cabaran untuk pasukan-pasukan lain merampas takhta tangga kedua tersebut. Tapi alhamdulillah untuk 2 perlawanan terakhir, Sabah telah berjaya mencatat 2 kemenangan, dikenakan lagi dengan satu perlawanan yang cukup menarik melawan Pahang. Gol last minute yang dilakukan tu telah melonjakkan kembali semangat pasukan Sabah FC dan of course untuk fan-fan Sabah FC sendiri. Kalau kita tengok JDT je guys, macam tidak banyak yang perlu kita bincangkan di situ. Tapi apa kita tempuh untuk perlawanan ni adalah untuk perlawanan home JDT yang sebentar lagi akan kongsikan kamu apa yang telah terjadi di stadium JDT sepanjang 7 perlawanan terakhir sewaktu mereka beraksi di home. Okey, 7 perlawanan terakhir seperti aku janjikan yang telah berlaku di Stadium SSI, itu kan namanya kalau nggak silap. Di mana, di sepanjang 7 perlawanan terakhir JDT beraksi di stadium mereka sendiri, mereka telah membuat sebanyak 29 gol dan 4 bolos. Aku boleh cakap penyokong JDT sebenarnya kalau beraksi di stadium mereka sendiri, mereka ni macam kurang biasa tengok mereka dibolosi. 4 gol saja sepanjang perlawanan home diorang. The only record kurang cemerlang untuk JDT beraksi di halaman sendiri adalah sewaktu menentang Seri Pahang di mana mereka seri pada perlawanan tersebut. Ini pun kalau aku siap 15 Mei lalu. So lama sudah perlawanan tu dan selepas tu mana-mana pasukan yang hadir ke stadium mereka pasti akan dibelasah cukup-cukup guys. Kalau kamu tengok situ 5-4, 5-4, 5-4 gol telah dilakukan. Okey. Daripada 6 perlawanan, 2 gol saya berjaya dilakukan oleh pasukan lawan. Itu pun selepas pasukan tu sudah selepas JDT sudah lead pada perlawanan tu. So ini adalah faktor yang aku tengok sebenarnya. So adakah Sabah akan memiliki nasib yang sama seperti 6 klub yang lain tu ataupun Sabah berjaya mengambil inspirasi ataupun taktikal yang telah dipamerkan oleh Seri Pahang pada perlawanan tersebut di mana berjaya mengikat JDT 2-2 pada perlawanan tersebut. Ini yang kita mau tengok, tapi berdasarkan daripada beberapa perlawanan terakhir Sabah FC, macam aku cakap pada video sebelum ni, aksi yang dipamerkan oleh Sabah FC tidak seperti aksi yang pernah mereka pamerkan pada awal musim perlawanan Liga Super 2022 dan aku harap apa yang telah dipamerkan pada awal aksi Liga ni berjaya mereka pamerkan untuk perlawanan terakhir ni. So again aku cakap JDT ada misi diorang sendiri untuk mengangkatkan rekod tanpa kalah dan Sabah of course untuk mencipta kedudukan atau rekod yang paling hebat pernah mereka lakukan berada di tangga kedua di Liga Super dan of course buat julung kalinya berjaya melayakkan diri untuk beraksi mendapatkan slot untuk ke ASEAN, Piala ASEAN. So ini adalah harapan terbaru untuk peminat-peminat pasukan Sabah FC dan aku believe ini juga menjadi target untuk pemain-pemain Sabah FC juga untuk beraksi di pentas yang lebih up level dia. Okay, so guys, sebentar lagi aku bagi prediction untuk perlawanan ni tapi ada beberapa benda yang aku mau kongsikan sama kamu. Yang satu ini mungkin macam sensitif sikit lah, tapi aku mau tahu siapa ref pada perlawanan ni. Okay? Aku harap bukan orang tu lah. Kalau orang tu yang jadi ref pada perlawanan ni, tak payah banyak cerita lah. Okay? Kalau ndak ada free kick nanti di area kotak D, lepas tu tambahan masa yang lama. Antara dua tu yang paling buruk akan terjadi nanti. Tapi aku berharap referee yang lain diberi tanggungjawab untuk perlawanan ni, so membuatkan apapun yang bakal terjadi pada perlawanan ni memberikan kita satu kepuasan lah. Tak kira siapa menang, siapa kalah seri ke perlawanan ni, tapi at least memberikan kepuasan dan kita berasa adil untuk bilang orang menerima apapun keputusan yang akan berlaku pada perlawanan ni. Dan selain pada itu juga, of course guys, seperti yang ucap di awal video, JDT mempunyai kelebihan satu klub yang cukup bagus berada di level mereka tersendiri. Home record dia orang cukup bagus seperti mana yang telah kusyairkan 7 perlawanan terakhir yang telah berlaku di stadium JDT sendiri, apa yang telah terjadi pada klub-klub tersebut kecuali Seri Pahang. Dan untuk Sabah FC pula guys, okay, aku sebenarnya
Minta maaf. Ada orang pernah cakap aku ni penyokong setia JDT, macam kenapa pula aku terlampau fokus sangat untuk JDT dalam channel ni. Tapi kenapa tidak guys, JDT adalah satu klub yang hebat, yang perlu kita banggakan dia mewakili Malaysia, dan selain daripada JDT pun sebenarnya banyak lagi klub yang aku suka sebenarnya, macam Terengganu aku minat, apa lagi sebenarnya, Melaka pun aku minat sebenarnya, tapi unfortunately Melaka mengalami masalah, dan tapi tidak boleh lawan Beat yang aku suka, Sabah FC lah, itu memang top of the list lah. Tapi walau macam mana pun guys, dengan aksi yang telah dipamerkan oleh pasukan Sabah FC beberapa perlawanan ni, agak mengurangkan keyakinan aku untuk Sabah mampu untuk membuat sesuatu di dalam perlawanan ni. Tapi aku masih berharap semangat juang yang dimiliki oleh pemain-pemain Sabah FC seperti mana mereka telah pamerkan di 80 minit terakhir untuk perlawanan menentang Seri Pahang di Stadium Seri Pahang sendiri. Itu yang aku harapkan, itu yang ingin aku tontonkan, harap pemain-pemain Sabah pamerkan untuk perlawanan menentang JDT ini. Walaupun prediction aku ni kamu akan tengok nanti lebih kepada JDT sebenarnya, tapi harapan aku, okey, tetap mahu Sabah membuat sesuatu di perlawanan ini. So ini adalah prediction aku guys, 60% untuk JDT dan 40% untuk Sabah FC. Minta maaf sekali lagi, aku akui pada perlawanan sebelum ni pun aku memberi percentage tinggi untuk Seri Pahang, tapi okey, Sabah memenangi perlawanan tu, atas faktor yang telah aku berikanlah kenapa aku beri lebih kepada Seri Pahang. Dan again, untuk JDT ni atas faktor yang telah aku berikan tadi, membuatkan aku memberi, 60% percentage untuk JDT memenangi perlawanan ini dan 40% untuk Sabah. At least lah, 40% tu bukanlah teruk sangatlah, bukannya 30 atau 20. Masih menyimpan harapan untuk Sabah membuat sesuatu pada perlawanan ini. So letakkan kamu punya prediction juga di ruang komentar di bawah, dan aku mau tahu juga guys, apa komen kamu, apa pendapat kamu mengenai perlawanan di antara kedua pasukan, perlawanan terakhir match ke-22 di antara kedua pasukan ni, di mana JDT dan juga Sabah masing-masing ingin membuat rekod tersendiri. So sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya, video ulasan untuk perlawanan ni. Assalamualaikum guys.